العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ كلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل والفشل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ثم اللهم إنا نعوذ كلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذم ومن سيء الأسقام. Amma ba'd. Yang berbahagia pemimpin masyarakat, tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, ayah-ayah dan ibu-ibu, bahasan mantan-mantan kepimpinan ahli jawatan kuasa ya, saya kira sensitif sikit lah, tapi saya sebut mantan lah. Kalau nak kira mantan-mantan ahli jawatan kuasa Surau Jumaat Al-Syakirin ni antara yang paling banyak bantu membangunkan. Sumbangan-sumbangan mereka amat besar, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yang penuh berbahagia selepas solat fardu maghrib berjemaah ini, kita singkap sama-sama doa daripada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassak bi kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wad dalalata ala al-khair ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Qala Allah ta'ala fi suratul Taghabun ayat 14. Daripada surah At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-14, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, sesungguhnya di antara kamu ada anak, ada isteri, ada yang juga anak isteri mereka ni menjadi musuh pada kamu. Aduwwan lakum. Biasa kita dengar inna syaitana aduwwan mubina. Sampai tahap dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 14, Allah firmankan anak dan isteri, wahai orang lelaki, ayah-ayah, anak dan isteri ni boleh jadi musuh kamu. Seram tengok bila dengar dalil ni. Fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Allah kata apa? Maka berhati-hatilah. Fahdhar, ihzir, hati-hatilah, precautions, ambil berat betul-betul, wahai ayah-ayah, orang lelaki yang ada anak dan isteri. Bujang tak ada bincang bab ni. Kalau bujang nak balik boleh balik. Fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Allah firman dalam surah Taghabun ayat 14, fahdharuhum, hati-hatilah dengan mereka. Yang pertama, Allah kata jika kamu maafkan mereka, wa in ta'fu, ampunkanlah mereka, marah, wa tasfahu, jangan marah, terima apa sahaja dengan rela hati terbuka, tak berkira langsung, tak ambil hati lah orang kata, wa taghfiru, serta mengampunkan segala kesalahan mereka. Hadirin para jemaah muslimin muslimat, turunnya sebab ayat ini pada satu ketika daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawasanya
sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah ke Madinah pada tahun ke-10 Hijriah. Pada tahun ke-10 kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa orang kelompok lelaki ni memang dia beriman pada Allah dan juga beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beberapa golongan lelaki ini, dia jumpa Nabi, dia tak jadi nak hijrah ke kota Madinah. Nabi tanya, kenapa awak ke siapa hang tak mau pi? Orang lelaki grup ni kata bahawasanya anak dan isteri kami halang kami, menyebabkan kami tidak pergi berhijrah ke kota Madinah. Nabi SAW dan sahabat boleh pi jalan dulu, saat ni kami main. Sampailah dia tak main. Maka dengan itu, bertahun sudah pembukaan Fathul Mekah. Nabi SAW bersama sahabat ke kota Mekah, dapat pegang kota Mekah pada tahun ke-7 Hijrah, ke-8 Hijrah. Bila mana orang lelaki tadi yang tak berhijrah dari kota Mekah ke Madinah bersama sahabat dan Nabi, dia tengok sahabat-sahabat yang berhijrah bersama dengan Nabi begitu akrab dan rapat. Ilmu mereka lebih banyak berkenaan dengan ilmu-ilmu hukum, hakam agama dan hadis dan Al-Quran. Jadi golongan lelaki tadi yang memberi alasan tak hijrah ke kota Madinah, dia pun berasa tak sedap hati, rasa dengan iri hati, marah tak tahu nak marah siapa. Misal kata contoh, kita ada anak, hantar anak pergi tuition, anak jiran sebelah tak pergi tuition. Tapi anak jiran sebelah yang tak pergi tuition tu, mak ayah dia akan rasa menyesalnya aku tak hantar anak-anak aku pergi tuition, macam mana anak jiran aku yang bijak pandai pergi tuition. Nak marah macam tu sebab sahabat yang bersama dengan Nabi adanya asyara mubasyarah 10 orang masuk dalam syurga, dan juga ada sahabat-sahabat yang hafal hadis, hafal ayat Quran firman Allah, arif dalam ilmu, faqih dalam ilmu agama. Jadi sahabat yang rasa berduka cita tadi bila tengok para muhajirin bijak pandai dalam ilmu agama, mereka marah. Balik rumah, marah anak dan isteri mereka, nak pukul anak dan isteri mereka. Sebab apa? Dia salahkan anak dan isteri mereka disebabkan halang mereka berhijrah ke kota Mekah, dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Firman tadi sebut anak isteri ni satu ujian untuk orang lelaki. Al-mal wal banuna zinatal hayatad dunya. Dalam surah Al-Kahfi ada sebut, selalu kita baca ketika waktu hari Jumaat. Anak, isteri, harta, ujian kita. Perasaan ini, keadaan dan situasi ini juga berlaku bila mana kita mendahulukan mereka daripada urusan akhirat kita. Kerana apa? Anak, isteri, harta, benda yang selalu kita buat urusan. Urusan kita harian, satu bantal, satu katil, satu bumbung, macam-macam rahsia isteri kita pegang. Betul Haji? Kalau kata saya ceramah kat depan, saya tak bawa anak isteri saya duduk sekali, dia tahu perangai kita kat rumah. Isteri-isteri inilah yang tahu macam mana suami di rumah. Begitu juga anak-anak. Tuan-tuan, ayah-ayah kena ingat, jangan sampai kata kita mendahulukan anak dan isteri sehinggakan kefarduan kewajipan kita sebagai seorang lelaki pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa terabai. Itu yang paling penting. Boleh kita bimbing mereka lebih ke arah agama, boleh melayani mereka, tapi jangan sampai tinggal solat berjemaah, tinggal solat 5 waktu fardu. Boleh tinggal batal puasa sampai sekarang, kodok puasa fidyah 3 bulan. Duk layan isteri bukan main. Nak dekat Ramadan kodok tak habis-habis, tanggungjawab suami.
Tanya isteri, dah habis belum qada puasa? Fidyah berapa banyak nak kena ganti? Ini tanggungjawab orang lelaki je. Kalau ayah haji sini saya tak kira lah, kata yang muda-muda tu. Maka dalam ayat itu tadi Allah Subhanahu wa taala memberi nasihat, fahdharuhum, hati-hatilah wahai orang lelaki, hum, kalau perempuan hunna, fahdharuhunna, dhamair dia. Tapi kalau lelaki, mereka yang ramai, berhati-hatilah kamu wahai orang lelaki terhadap mereka. Allah bagi peringatan, tapi ujung dia nak disebutkan daripada asbabun nuzul. Allah Subhanahu wa taala tak bagi kita hukum orang perempuan, orang lelaki, orang perempuan dengan anak-anak kalau mereka buat salah dengan kita. Jangan marah mereka, jangan ambil hati dengan mereka, jangan rasa macam kesalahan mereka itu menyusahkan kita. Fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. 3 perkataan yang amat penting. Kamu maafkan dia, kamu tak ambil hati, yakni tak memarahi dia, kamu mengampuni mereka. Allah turun ayat ini supaya sahabat-sahabat yang tidak menjadi muhajir, yang duduk di kota Mekah, tak pergi hijrah ke Madinah, Allah kata kat mereka, jangan marah mereka, ampuni mereka, jangan ambil hati dengan mereka. Tuan-tuan, poin yang paling besar kita nak highlight malam ni, watasfahu, jangan marah. Bab marah ni penting. Duduk kat masjid asyik nak marah, solat fardu 5 waktu datang jemaah marah. Ini apa surau punya susahkan jemaah, nak kena scan, nak kena tulis nama, bawa sejadah. Yang biasa kena marah ni AJK Imam Bilal, ketua imam tu Masjid Muaz, sampai ada orang sing-sing nak bergaduh dengan ketua imam Masjid Muaz. Ni apa punya imam Yahudi macam nak masuk kota Palestin, punya marah. Nak masuk masjid, tuan-tuan, kita nak buat ibadah, nak lembutkan hati kita. Tak ada siapa yang lebih agung dari Allah bila kita datang rumah Allah. Hebat mana pun ilmu kita, pencen grade kerajaan tinggi pun, tapi bila datang rumah Allah, kita bukan siapa-siapa. Hatta kalau agung yang dipertuan pun datang, kita bentang dengan karpet kuning merah pun, hakikat dia di mata Allah semua sama. Maka bila mana perasaan marah ni datang, boleh bagus ni marah. Ada benda yang boleh marah, ada yang tak boleh marah. Orang lelaki memang fitrah ada perasaan baran. Tak ada marah, tak ada baran, bukan lelaki. Mungkin dia sunat lebih sikit lah kot. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis ni ada sebut panjang. Uhabban nas ila Allah anfa'ahum linnas. Sahabat tanya, ya Rasulullah, benda apa yang Allah paling suka amalan dia? Allah paling suka siapa? Ahabban nas, Allah suka ila Allah. Anfa'ahumun nas, yang memberi manfaat kepada manusia. Mantan-mantan AJK macam-macam buat ada tempat duduk yang sempurna, tempat pengurusan jenazah yang baik, ada PA sistem surau. Alhamdulillah. Ni baru datang ni nak dekat Ramadan, sediakan buat untuk mudahkan urusan. Siapa nak tajam makanan, buka puasa, tengok bot tu dah penuh, masya-Allah, satu hari RM500. Mudahkan urusan, bagi manfaat makan. Wa habbul a'mal, dan aku suka amalan ilallah, kepada Allah. Sururi tadkhalahu 'alal muslim, iaitu menggembirakan hati orang muslim yang lain. Bagi seronok, buat kelakar jenaka pun dah seronok. Bahagiakanlah hati isteri. Abang ni 40 tahun kahwin, tak pernah buat kelakar. Keras, kawan pencen naskah, tak pernah buat kelakar. Anak pun takut. Kalau kata anak buat silap, dia akan tengok bapak dia jeling, dia lari tangkap. Takut kena ikat kat pokok. Pengalaman saya kecil-kecil dulu, arwah bapak ikat kat pokok, letak kerengga.
Dah macam cerita anak-anak sidik misbun, macam tu cara orang Jawa punya didik anak. Wa an takshafu anhu kurbata aw taqdi anhu dainan aw taradi anhu jaw'an. Apa dia yang Allah Subhanahu wa taala suka melalui yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suka? Nabi suka bila mana orang tu buat amalan yang pertama, dia gembirakan hati saudara sama muslim. Yang kedua, au takshifu an kurba, dia memudahkan urusan, tarikkan orang yang susah daripada kesulitan, permudahkan urusan dia. Au taqdi anhu dainan, dan langsaikan hutang dia. Kawan ni ada hutang haji, saya ada kesusahan sikit, kawan pengusi surau, boleh tak saya nak pinjam sikit surau RM1,000? Boleh, bila nak pulang balik? Tak tahu lagi haji. Inilah orang Melayu, pinjam nak cepat, ganti lambat. Tak tahu bila masa hidup nak ganti. Kawan tu nak minta serba salah, jumpa tiap-tiap hari. Kalau boleh yang bagi pinjam tu direct je lah. Pinjam juga, pulang bila lagi, direct dia cakap. Kalau bak pinjam ni, sebab bank pun dia, kalau kita pinjam dengan dia pun, dia hantar orang lain untuk minta. Pengalaman, pernah ada orang cerita kat saya, dia pinjam dengan bank, bank tak call dia 3 bulan sangkut tak bayar kereta. Yang call dia orang yang betul-betul tak ada adab. Telefon cakap, maki hamun sekian-sekian, marah dia betul-betul, baru nak ganti bayar. Maka yang seterusnya, hilangkanlah kelaparan. Kalau ada saudara muslim kita lapar, hilangkanlah. Orang buka puasa, kita bagi jamuan, tajaan, Masya-Allah, pahala orang yang puasa, kalau misal kata dia buat amalan apa pun, dapat dekat kita yang baru makan kepada dia. Wali anna amshi ma'a akhihi muslim fi hajati ahabbu ila min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Nabi kata, kalau orang yang memenuhi keperluan saudara sesama muslim, Nabi lagi suka orang tu buat benda-benda tadi daripada dia beriktikaf di Masjid Nabawi, masjid ini selama sebulan. Nabi lagi suka kalau kita buat amalan daripada kita beriktikaf. Masjid buka, elok iktikaf, zuhur, asar, balik sat, makan, minum, maghrib, isyak, tahan. Kalau boleh iktikaf Masjid Nabawi, lagi banyak, 500,000 ganjaran. Tuan-tuan, Masjidil Haram 100,000, Masjidil Nabawi 500,000, Masjidil Aqsa 50,000 ganjaran dia. Tapi kalau kita buat apa yang Nabi sebut, ahabbul a'mal ilallah, orang yang menggembirakan, orang yang menghilangkan kesusahan, orang yang bagi langsai hutang, orang yang bagi makan orang yang lapar. Yang seterusnya, waman kaffa ghadabahu sitratallahi aurati, orang yang boleh marah sedangkan dia boleh hamburkan kemarahan dia, tapi dia boleh tahan marah dia. Misal kata pengurusi surau Jumaat, boleh marah siapa-siapa, tak pakai emas, luak ruh, halau, boleh marah, boleh. Imam tengok makmum bawa sejadah kecil, tabun tak tutup auratnya, marah. Tapi bila masa rasa marah, dia tahan marah, kawal kemarahan dia, walaupun dia ada kekuatan untuk melepaskan kemarahan. Wa man kazama ghaizi walau syaa yamdihi amdahu mala Allahu qalbahu ridha yaumil qiyamah. Siapa yang tahan marah dia, walau dia boleh hamburkan kemarahan dia, maka Allah tutup aib dia yang tadi. Siapa yang boleh menghamburkan marah dia, maka Allah Subhanahu wa taala kata, Allah akan penuhkan hati dia dengan rahmat keredaan Allah di akhirat kelak. Di kiamat nanti orang semua gundah gulana, tak tahu macam mana keadaan dia ke akhirat kiamat, tapi Allah dah redha dalam hati dia. Dalam hati dia rasa keredaan, ya Allah, Allah dah redha aku. Dalam masa yang sama,
kita ke akhirat tak tahu syafaat baginda Nabi SAW. Dapat redha Allah di hari kiamat bila mana orang tu tahan kemarahan. Wa man masya ma akhihul muslim fi hajati hatta tahtiyahu lahu asbatallahu qadamahu yawma tanzilil aqdam. Allah kata, Nabi kata, barang siapa yang berjalan sesama saudara muslim, penuhkan keperluan saudara dia. Man, jom teman aku Ustaz pi beli barang dapur. Aku tak erti, memang aku orang kata kita yang beli beras. Tak, aku bagi duit beras tapi tak pernah pergi beli beras. Temanlah kawan, temanlah isteri siapa-siapa, nak penuhilah keperluan dia, tolong ke apa. Maka Allah kata, Nabi kata Allah akan kukuhkan kedua-dua kakinya pada hari kiamat, ketika mana banyak-banyak kaki yang tergelincir masuk ke dalam api neraka. Wa ansuul khalq yafsidul amal kama yufsidul khallil asal. Dan akhlak yang buruk merosakkan amalan seperti mana cuka merosakkan madu. Mempunyai perwatakan yang baik, pakai segak, muka comel, ada harta yang banyak, budi pekerti teruk, amalan bukan main dahsyat. Solat 5 waktu, solat qabliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat, tambah lagi witir. Tapi kalau akhlak buruk, Nabi kata kama yufsidul khallil asal, apa dia? Su'ul khalqul yufsidul amal. Buruknya akhlak merosakkan amal. Buruknya cuka merosakkan madu. Cuka dengan madu tak boleh campur. Sama juga akhlak yang buruk tak boleh campur dengan amalan, maka rosaklah. Memang kata solat menolak perkara fahsya dan mungkar, tapi hakikat kualiti tawajuk khusyuk kita dalam amal ibadah bagaimana? Memberi kesan kepada akhlak kita. Nabi SAW pesan, wa man kaffa ghadabahu sitrallahi auratuhu. Bab marah ni, siapa tahan marah? Semua orang tak boleh tahan marah. Betul. Hatta imam yang solat pun tak boleh tahan marah. Tambah-tambah kalau imam nak kentut, hakikat time lah komat tu barulah rasa nak terkentut. Kadang-kadang Bilal pun rasa macam tu. Bilal tak apa, komat tak ada wuduk, tak batalnya wuduk, tak batalnya komat azan dia. Tapi bila mana nak akad takbiratul ihram tu, ada setengah imam kami duduk dalam istimak kami, macam mana nak kawal perut ni. Tiba-tiba nak solat time tu lah bergerak-gerak, rasa macam ada ikan dalam perut. Nervous dia, berpuluh tahun jadi imam. Kalau saya umur kira 17 tahun jadi imam, bermula umur 17 tahun jadi imam, sampai sekarang umur 30 tahun, masih lagi geguk, takut. Nak kata mana-mana fitrah yang Allah bagi sifat tu tak boleh hilang. Marah semua orang ada. Orang lelaki rasa kita pandai baran, tapi balik rumah ada lagi pandai baran. Siapa dia? Jadi nak kata fitrah Allah Subhanahu Wa Taala bagi sifat marah ini ada hikmah dia. Boleh jadi kekuatan, boleh jadi kelemahan. Dalam kajian satu kata, orang yang marah dia memerlukan sesuatu benda kelebihan buat dia. Contoh, kereta rosak, tak ada bateri ke tak ada minyak, nak kena tolak kereta. Kalau motor pun nak kena tunda motor, seorang-seorang jalan kaki. Elok pula kereta tu nak tolak, kita seorang saja, tak ada orang kiri kanan, minyak tak ada. Marah. Anak aku pakai bujang ni, pinjam je tau, pakai je tau, tak isi minyak, pori sana sini. Jadi dia tak isi minyak, kita pakai-pakai elok, minyak tak ada. Pasrah, dalam hati marah, sayang. Islam tunjukkan pada kita sabar, ya sabar. Melayu pula cerita kat kita, sayang-sayang anak, tangan-tangan.
sayang isteri, tinggalkan. Tengok anak orang lain bila kita berjauhan, bukan main rindu ke anak, teringat anak kita kat rumah. Tapi bila tengok anak dara orang lain berjauh dengan isteri, tak teringat pula orang rumah kat rumah. Itu yang pelik orang lelaki. Ganjaran orang yang tahan marah. Man kazama ghaizan wa huwa qadir ala an yunfidhu. Da'a Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamati hatta yukhayyirahu Allah minal huwaril 'ain ma sya. Barang siapa yang tahan marah. Banyak dalil pasal orang yang tahan marah. Dalam keadaan dia boleh lepaskan marah. Dia bos, dia corporal, dia lieutenant colonel, pegang battalion, private berapa, komandan jenderal ke semua, dia ada jawatan tinggi. Kalau gambar tu 300 orang dia line up depan, tak kira lah kata dia boleh marah, nak tumbuk ke pukul ke sampai mati pun orang takkan marah dia. Tak ada siapa boleh halang dia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat panggil orang yang tahan marah. Si fulan Osman bin Sam'un, engkau ni tahan marah dulu depan orang ramai di khalayak di padang mahsyar. Disebabkan engkau tahan marah, yukhayyirahullahu 'alal huril 'ain masya. Panggil dia tadi bulan, kau pilih mana-mana bidadari line up. Ini amoy depan, you pilih mana satu you mau. Lebih kurang macam tu lah. Allah kata ini ada bidadari, nak pilih mana satu yang entah nak. Sebabkan kau tahan marah, walaupun kau boleh hamburkan kemarahan kau. Boleh pilih berapa banyak, berapa cantik. Ibu-ibu bab bidadari ini sensitif sikit. Ibu-ibu di syurga, Nabi kata, Fatimah tanya Nabi, ya Rasulullah, takkan laki dapat bidadari, kami perempuan tak ada bidadari. Nak kata sesungguhnya isteri merupakan ketua para bidadari di syurga. Dia lagi cantik daripada bidadari. Kalau ibu-ibu kat belakang tu kata, pada cerita Nabi SAW pernah bergurau, ada ibu ni sedih. Kenapa ibu? Tanya Nabi SAW. Sesungguhnya di syurga nanti semua orang masuk syurga menunggu. Aku ni dah tua, tak layak dah. Lambatnya masuk Islam, lambatnya beriman, tak layak masuk syurga. Ada layak ke orang tua macam aku ni masuk syurga? Nabi kata memang tak ada. Terkejut makcik tu. Apa Nabi kata kat aku macam ni, tak boleh masuk syurga? Sedih sebab Nabi sendiri kata makcik betul tak boleh masuk syurga. Nabi kata, wahai ibu, sesungguhnya di syurga nanti tak ada siapa yang tua. Semua muda-muda. Saya ni umur 30-an, elok lah kulit. Umur ibu-ibu, tuan-tuan, haji semua nanti dah bergelut sama lebih kurang. Tapi di syurga, akhirat kelak, hak tu masa tu muda. Cekang lagi. Allah kata, pilihlah mana bidadari yang kau nak. Ajaran Nabi SAW, Nabi sebut orang yang marah, nak bagi motivasi, laisa syadidu bisur'ah, bukannya orang hebat berkecoh, bukan orang hebat ni bergusti. The Rock ke Brock Lesnar ke Undertaker ke masuk mana gelanggang pun habaib ke, Nabi kata itu tak hebat. Laisa jadi la syadidu bisur'ah, bukan orang hebat gedebeh duduk gocoh. Nabi kata innama syadid, sesungguhnya orang yang kuat, alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab, orang yang boleh kawal diri ketika marah. Marah ni perasaan, marah ni normal. Macam kita bincang tadi, orang yang tolak kita perlukan tenaga. Bila marah, tenaga dia lebih sikit. Marah kat suami misal kata,
Elok suami tak balik malam, kata lepas isyak dengan ceramah Ketua Imam Zaid Muaz, tak balik lagi pukul 10. Kodai dah tutup, dia pergi main dam haji dah. Tak tahu haji tak lepi, dia buat juga main dam kat kedai depan. Oh, rumah mengamuk habis. Bang sekali tengok pintu depan rumah berpecah. Nak kata orang rumah ni boleh ada tenaga kemarahan dia sampai pecahnya pintu. Marah. Orang Melayu kita kata marah biarlah tepat. Kalau nak marah, jangan marah dekat nyamuk, jangan marahkan nyamuk sampai kelambu dibakar. Kita marah nyamuk, lu tepuk tapak, tapi sampai tahap nak bakar satu kelambu, sebab nyamuk boleh tembus dalam kelambu. Kalau boleh, marah itu adalah fitrah. Yang paling penting kita, Nabi tunjuk daripada hadis tadi, kita kawal marah itu. Marah boleh, jekit, dehem sikit. Kalau orang cakap kemah ni, aku boleh lah cakap kat rumah aku kahwin 2-3, kat rumah tu jeling dia, dehem dia. Tak berani dia lawat. Oh, bukan main. Balik rumah, bini dengar cerita, piak sini, takut. Bukan takut Ustaz, Oman, orang rumah banyak berkorban. Macam tu lah cerita dia. Saya tak ada banyak pengalaman, tapi cerita-cerita ni kita jumpa. Maka bila kemarahan itu datang, yang paling penting sekali kita kawal. Marah Nabi SAW, marah benda yang berkaitan dengan percanggahan syariat. Orang memperlekehkan Islam, perang. Orang tolak agama Islam, perang. Bunuh dia siapa yang tak bayar zakat. Kita orang canang-canang rendahkan Al-Quran, rendahkan kalamullah, rendahkan Nabi Muhammad SAW. Kita tak marah. Benda lain kita marah. Oi, BRIM tak masuk, oi, tak dapat BPN. Marah bukan main, benda duit kita marah. Orang senda agama tak nak marah. Marah betul lah. Kalau nak kata benda duniawi bukan main, kita marah. Tapi bila orang pertikaikan agama, kita tak marah. Ini silap. Bab marah dalam agama harus bila persendakan agama kita. Orang rompak rumah kita, tak apa, ambil. Marah ke Pak? Tak marah, seronok. Nak kata tak boleh marah, takut kena jual, tak boleh macam tu. Tuan penasihat 25%, tak marah. Benda orang ambil hak kita, takkan kita tak marah? Kena marah. Benda yang tak ada kaitan, Nabi SAW daripada Anas bin Malik sebut, aku khadam Nabi SAW 8 tahun. Nabi tak pernah persoalkan kenapa kau buat macam ni Anas bin Malik. Apa kau buat ni Anas bin Malik? Anas bin Malik ni ikut je Nabi buat apa. Dia yang sarungkan kasut Nabi, dia yang letakkan taqiyah, kopiah Nabi, sarungkan pedang Nabi, susunkan anak panah Nabi dan menjadi kedapti. Nak kata Nabi naik kuda, dia letak dia punya peha untuk Nabi naik. Rapat dengan Nabi. Nabi tak pernah marah, tak pernah persoalkan kau buat macam ni, pangan macam ni, teruk sangat. Tak pernah Nabi sebut. Nak kata benda-benda kecil, Nabi SAW tak pernah mempertikaikan. Benda yang besar, ya Nabi pertikaikan. Jadi dalam kajian psikologi, bab marah ni penting. Islam dengan psikologi tak lari, sebab psikologi ini adalah kajian. Marah ni untuk perkembangan emosi dan tenaga manusia. Macam tolak kereta tadi, ada marah baru boleh, tak ada marah tak boleh tolak kereta. Nak main sukan bergusti, jadi macam Khabib, dia punya coach manager dia marah, pukul dia muka Gregor ni, tumbuk muka dia, dia hina Islam, marah. Baru Gregor kata this is about a business. Dia kata nak tarik market supaya ada pergaduhan dulu. 2 tahun yang lepas je.
Jadi bila kata Khabib marah, main Gusti kena tumbuk, marah sampai pecah darah muka, baru boleh menang. Membara di Zija main final All Champion All England, main lawan dengan Exerson Denmark, jago BWF yang lepas dekat Thailand. Dia marah dengan muka dia, backhand smash dia, merah muka dia, supaya ada tenaga yang datang, baru boleh menang. Tak ada kemarahan, tak ada cas positif untuk dia meraih kemenangan, untuk mendapat pengaruh dan potensi tenaga yang lebih. Tuan-tuan, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, 1 minit lagi untuk azan. Pakar psikologi sebut, orang yang marah, dia guna 43 otot di wajah dia untuk menggerakkan ekspresi muka marah. Muka marah macam mana? Menjengik, kepit, masam, semua muka akan berselirat urat dia. Orang yang senyum lain, muka dia lebih kurang dia pakai otot 16 otot saja. Sebab tu bongsa polis askar minta maaf, kata muka kena ketat, kawat pagi-pagi, assembly kumpul depan pagi kat dataran, muka kena cengik. Kalau muka macam Maharaja Lawak, memang kena turun pumping. Maka dengan itu juga, orang yang muka selalu masam, 43 otot banyak pakai, maka banyak pergerakan yang digunakan. Orang yang selalu senyum, manis muka dia, dia akan gunakan 16 otot, maka dia lebih awet muda. Kajian awet muda Amerika Syarikat ada buat, nanti kita bincang sikit lepas azan insya-Allah.
Muslim muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita bincang malam ni bab marah bukan apa. Biasa ujian orang yang berada di rumah Allah, yang dekat dengan Allah, ujian dia lagi besar. Tambah-tambah kalau para asatizah, ada jawatan kuasa, masyarakat komuniti. Orang Melayu ni memang lembut, lemah lembut. Tapi orang Melayu ni yang lemah lembut ni senang terasa hati. Orang Arab sampai tahap kalau dia aksiden langgar, kereta terbalik pun, orang tu dia tolong selamatkan keluar. Dia peluk cium orang tu balik. Dia minta maaf. Dan orang yang kena langgar tu maafkan dia. Punya baik. Kasar mana pun Arab. Saya pernah tengok kata kereta tu laju, simpang 4 basikal budak bawa, bam dia langgar. Lihat nyawa budak tu hidup lagi. Didukung angkat dia budak tu, dia cium. Dia angkat budak tu pun tak ada masalah. Budak tu sekolah menengah, remaja 16-14 tahun lebih kurang macam tu. Nampak kita orang Melayu, orang cium sikit belakang kita nak bertumbuk, nak marah. Orang duk cakap belakang pasal kita, bagilah macam-macam pun, gosip ke, fitnah ke, mengumpat, kita pun naik sekali marah kita. Itulah budaya. Kalau nak kata bukan kat sini, orang kebanyakan orang Melayu kita. Kalau sampai tahap boleh hantar surat layang, tak setuju Masjid Muaz bagi bantuan macam-macam dekat orang tertentu ya. Contoh Masjid Muaz daripada dulu, mana-mana ketua imam tukar, sebulan setahun sekali tukar. Tapi yang paling penting adalah kita ni boleh kawal ketiak akhlak kita. Biar ngaji tak tinggi tuan-tuan, ngaji biar tak pandai, tapi akhlak sifat kita ada. Itulah cerminan ilmu kita. Ada ustaz perangai macam syaitan, ifrit jumpa pun lari takut dengan dia, bukan sebab dia boleh tangkap ifrit. Kawan lama, takut sangat, teruk sangat perangai. Walaupun ilmunya tinggi, tapi akhlak dia buruk. Sebab tu Nabi sebut akhlak yang buruk merosakkan amalan macam mana madu dirosakkan oleh cuka. Orang marah ni kadang-kadang boleh rosak amalannya, boleh rosak tubuh badan dia. Sebut bab otot tadi. Di Amerika Syarikat, University Wall State, USA, buat kajian 230 keping gambar, 230 orang daripada keping gambar dia ambil pada tahun 1950. Dia bahagikan pada kajian ini, daripada setiap 230 keping tu ada 3 kategori gambar. Muka orang yang betul-betul bengis marah, pukul bola baseball, baling bola baseball, pemain baseball. Kita panggil dalam, direkodkan dalam ball register. Kalau kita layan baseball Amerika, orang tak tahu minat orang Melayu ni macam mana. Amerika ni punya main baseball, pemain dia tu seminggu lebih tinggi daripada harga pemain bola. Dalam ranking dunia, main baseball ni gaji dia lagi tinggi daripada main bola sepak. Orang pound sterling, EPL, English Premier League, gaji pemain baseball lagi tinggi daripada main bola sepak sebenarnya. Tapi tak diheboh. Yang kedua apa? Yang kedua adalah main sama ada basketball ataupun golf. Dia kadang ranking dia lain-lain, barulah bola sepak. Sebab tu dia buat kajian dekat orang yang main baseball 230 keping.
Satu ada muka orang masam bengis, pukul, tangkap, kejar bola, muka dia masam garang nak tunjuk tenaga dia. Yang kedua, muka dia separa senyum, ada sinis sikit macam marah. Dia boleh tahan marah, dia nampak muka relax tapi keras muka dia. Yang ketiga, muka dia bila dia kejar bola, pukul, baseball misal kata, senyum je, happy je muka. Lepas berpuluh-puluh tahun, tahun 1950 hampir dekat 1965-67, dapat kajian balik orang ni yang hidup beberapa puluh tahun kemudian. Adalah yang pertama, orang yang muka masam tadi, rata-rata diorang ni hidup sehingga umur 72 tahun, 70.9 tahun, maksimum 70.9 tahun. Yang kedua, orang yang muka separa masam, senyum sikit ni, muka relax saja, umur dia 75 tahun, ujung nyawa dia, maksimum. Orang yang senyum lebar, yang bahagia, seronok, happy je muka dia, purata hidup dia panjang sikit, 7 tahun ke depan, 79.9 tahun. Nak kata apa? Orang yang selalu senyum, panjang umur, awet muda. Balik ni senyum. Orang rumah tanya, bang senyum panjang butang baju mana aku tu lain cerita dia. Jadi kalau boleh, senyum selalu. Marah senyum, bergaduh senyum. Orang rumah duk bobel-bobel, panjang cerita dia. Orang perempuan ni kalau kajian kata, dia dalam buku sebut orang lelaki daripada Mari, orang perempuan daripada Venus. Satu orang doktor daripada Amerika Syarikat California, dia buat kajian, orang lelaki ni dia pelik, orang perempuan ni pun pelik, duduk sekali satu bumi. Bila mana orang perempuan ni stres, penat, letih, dia akan luahkan stres itu dengan bercakap. Orang lelaki ni lain. Jahat tak jahat orang lelaki, bila dia stres, dia tak lepas kat siapa-siapa. Dia buat benda lain. Marah, stres, tekanan, dia baca surat khabar, hikayat hang tuah, misal kata, tersebutlah kisah Pak Ma'un tu, stres tu. Jadi dia nak buat satu benda lain supaya dia tak fikir masalah tadi. Orang perempuan dia kupas, cari penyelesaian masalah, bincang dengan lelaki dia. Bila lelaki dia bagi conclusion, awak kena buat macam ni. Tengok salahkan kita pula. Abang ni kata saya tak betul, dah terasa hati. Tak, abang punya pandangan macam ni. Tak, saya cerita bukan nak abang selesaikan masalah, dengar je lah dulu. Allah, orang lelaki je lah, dia duduk driving, tengok bawah kereta pun tak tenteram. Jadi tuan-tuan dan perempuan, hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paling penting kalau kita marah, Nabi ajar kita, lau qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bila marah, baca a'udzubillah, isti'azah. Syaitan akan uji kita. Bukan nak kata uji tu macam Allah uji. Syaitan saja nak try, tengok dia marah ke tak. Bisik sikit, bini hang ni bising lah, maki sekali, diam lah. Ada anak ni bising, hingar, tampak lagi, tampak lah. Dia cabar kita. Tuan, baca a'udzubillahi minasyaitan. Tak jalan jugalah Nabi ajar ni. Yang kedua, idza ghadiba ahadukum falyaskut, hadis Bukhari. Kalau satu orang marah, diam, jangan cakap apa-apa. Marah ni, deham je. Anak tengok takut dah. Marah tu normal, kawal marah. Kalau kata marah tu kita menjerit, tolonglah jangan, diam saja. Nak marah, pergi jauh sikit, jeritlah kat belakang gunung, bukit, sungai. Jeritlah dalam bantal selimut, tak ada orang dengar. Pergi bilik air, masuk tangkuk kepala dalam baldi, jerit dalam baldi, tak ada orang dengar. Yang paling penting apa dia? Bila tak jalan juga, bila kita diam diri ni. Sebab apa? Bila mana kita marah,
benda macam-macam boleh datang. Bila kita lepas je cakap apa yang kita marah, macam-macam boleh terkeluar. Ungkit macam-macam. Awak ingat saya nak sangat kahwin dengan awak tu. Mas kahwin macam kahwin dengan anak dara, macam anak raja. Masak pun tak reti. Mulalah tahap macam tu. Mungkin sekarang ni dah umur macam ni 40-30 cucu cicit dah. Dia tak ada dah. Tak ingat dah. Idza ghadaba minasyaitan wa inna syaitana khaliqa minan nar wa inna tudfa'un nar bil ma. Bila marah, fa idza ghadiba ahadukum falyatawatta. Sesungguhnya marah itu datang daripada syaitan. Syaitan diperbuat daripada api. Kalau orang tu marah, syaitan yang datangkan marah, falyatawatta. Maka berwudulah. Kerana apa? Al-ma'u tutfi'un nar. Air ni memadamkan api. Jangan pula saja nak tayamum. Kenapa? Ada juga debu yang boleh padamkan api. Apa dia? Fire extinguisher. Jangan tuan-tuan. Kalau boleh, marah, isti'azah tak jalan. Berdiam diri pun tak jalan dah. Cabar kita. Awak jangan cabar saya. Ceraikan saya. Awak jangan cabar saya. Ceraikan saya. Awak ni. Tuan-tuan, tak tahan marah, pergi ambil wuduk. Falyatawadda. Marah, ambil wudu. Tak jalan juga, ambil wudu, mandi. Tak boleh mandi, buka baldi tadi, rendam dalam tu, sejukkan badan. Tak sejuk badan, ambil ais, letaklah ais, mandi ais. Yang paling penting la yahkumu ahadu hasnaini wa huwa ghadban. Kalau tengah marah, jangan buat keputusan yang besar. Kata nak beli kereta, nak beli rumah, isteri tu, misal katalah orang isteri perempuan je asyik kena malam ni. Tapi nak kata benda yang paling dekat ujian kita lah. Orang lelaki ni benda lain dia tak terasa. Dengan isteri dia terasa benda tu je dia fikir senyap ke bapak-bapak ni. Tapi benda yang paling penting, jangan buat keputusan ketika kita marah. Benda-benda keputusan besar, nak hantar anak belajar mana, marah. Saya nak belajar buat aircon dia automatik ke. Apa belajar SPM macam ni, nak belajar lagi. Bagilah belajar tahfiz. Tak nak, anak tak nak. Marah anak, bukan main. Bagilah laluan dekat anak. Sokong di mana yang dia minat. Jangan susahkan kita sudah. Yang seterusnya, kalau kata tengah marah, idza hadukum wa huwa qa'im falyajlis. Orang yang tengah marah, dia tengah berdiri, duduk, falyajlis. Kalau dia tengah duduk, fa idza ghadiba. Dia tengah duduk, marah juga, berdiri. Fa in zahaba anhu al-ghadab illa falyadha' tajab. Nak kata jika tidak, dia boleh baring. Diri tengah marah, duduk, tenangkan fikiran. Tak duduk pun naik, marah juga, berdiri. Tak jalan juga. Bini duk bobe marah itu apa semua, baring depan dia. Baring depan dia. Bukan goda dia, baring depan dia. Yang paling penting kita ubah situasi kita. Kalau tak jalan juga baring, ambil kunci motor, pergi kedai, minum sekejap. Ambil angin luar. Tengoklah tu, pasal marah je merajuk, keluar ambil motor, membongak kat luar. Tak. Ambil suasana. Orang lelaki ni bukan lari masalah, ibu-ibu. Pesan ke anak-anak perempuan, kalau lelaki tu bergaduh, dia bukan nak kata backup. Dia nak ambil angin kat luar. Bukan sedut angin. Sedut angin tu lain, rukuk nama dia. Dia ambil suasana lain kat luar supaya dia boleh kawal balik keadaan marah dia. Hadirin sidang jemaah, emosi kita yang kawal, bukan orang lain yang kawal. Yang paling penting, kita hargai orang sekeliling kita. Hormat, menghormati. Bertolak ansur paling penting. Marah sebab kita hina dia, kita rendahkan dia sebab tu. Kita berani marah orang tu, kita rasa orang tu lekeh dengan kita. Jangan tuan-tuan. Isteri adalah penentu kita sama ada kita dapat syurga Allah juga. Tak ada isteri sekarang, tak ada rezeki kita sampai sekarang. Anak berapa orang, cucu, cicit. Rezeki yang ada rumah sekarang, alhamdulillah. Isteri penentu rezeki sebagai suami. Anak juga penentu rezeki kepada seorang ayah. Ayah tuan-tuan, ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Paling penting kita tekankan, kawal marah.
Orang perempuan pun sama, nak marah boleh, tapi jangan sampai lekehkan orang yang kita marah. Jangan lekehkan suami tuan-tuan, perempuan. Yang paling penting, kita hargai apa nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita pada hari ini, insya-Allah. Pertama, makin masa yang lama, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan dan kerahmatan kita menempuh Ramadan yang akan datang. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada penyampaian saya yang tidak seberapa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kifarah surah Al-Asr. Subhanallah.